Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Misbahul Munir pada muka surat 31 pada baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-21, jawaz artinya harus. Telah lepas kita bicarakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat serta lawannya lah. Bila kata Allah Ta'ala ada, lawannya tiada, mana dalilnya, cukup dengan begitu memadai dah lah untuk kita nak lepas tangga fardu ain di dalam memahami ke ilmu tauhid ni. Pada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan tafsilnya begitu saja. Maka ditambah pula dengan memahami ke sifat yang ke-21 ni, iaitu jawaz artinya harus. Harus seperti mana hak didefinisi ke oleh setengah ulama, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu.
barang yang dapat diterima oleh akal berlaku dan tak berlaku. Maksud katanya kalau berlaku benda ni pun akal tak tolak, kalau tak berlaku benda ni pun akal tak tolak. Beza takrif definisi harus pada hukum syarak. Takrif harus definisi takrif definisi harus pada syarak tu kalau kata wajib ma yu'aqabu ala tarkih wa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Buat dapat pahala, tinggal berdosa kalau wajib. Kalau wajib pada hukum akalnya ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, barang yang akal tak terima kata benda tu tak ada, maksudnya benda tu kena ada. Kalau harus pada hukum syarak pulaknya ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, barang hok mana tak diberi ke pahala dan tak berdosa atas buat ataupun atas tinggal. Supaya kita kata makan atas kita ni, makan atas kita, kita makan pun tak berdosa, makan pun tak dapat pahala. Cuma di sananya ada aridi pula lah. Diri makan tu harus pada hukum syaraknya, makan tak makan ikutlah, tidak kata berdosa. Cuma di sana aridi pula, tengok pada hukum yang baru datang. Hukum aridi ni dengan nisbah kita katanya lagu mana? Nisbah kita katanya kalau kata kita makan tu benda haram, maka jadi haram lah. Bukan haram sebab makan tu, sebab benda hak kita makan tu daripada benda yang haram. Makan tak baca bismillah, maka makruh, tak ada keberkatan. Makan melampau-lampau, seperti mana Allah Ta'ala perintah kulu washrabu wala tusrifu, jangan duk melampau, kita melampau. Jadi benda tu nak bawa pada mudarat, maka ia berubah hukum saat ni. Terkadang nak jadi wajib diri makan makan saat ni tu. Sebab hukum baru datang. Bapa kata wajib, sebab kalau tak makan membahayakan diri. Nampak deh. Bahkan pada waktu duk sapa tangga tu, bangkai pun boleh kita nak makan. Baik, tu harus pada hukum syarak. Hak ni harus pada hukum akal. Maksudnya akal kita ni dapat terima, dapat tasawur ke tak, kata benda ni berlaku ke tak berlaku. Jawabnya dapat terima kedua-dua, salah satulah. Maksud katanya dapat terima sebelah berlaku dan sebelah tak berlaku. Wa imma berlaku wa imma tak berlaku. Seperti Allah Ta'ala mengadakan kita ni, harus nak berterusan dengan COVID ni, harus Allah Ta'ala nak memperlakukan semua benda tu harus. Baik, sesat situ. Jadi biar kita faham harus hukum syarak lain dengan harus pada hukum akal, dan lain pula dengan harus pada hukum adat. Adapun harus pada hukum adat ni, seperti kita kata makan sedikit tak kenyang. Kenyang dengan tak kenyang, dengan sebab makan sikit tu harus kata nak berlaku kenyang, harus kata tak berlaku kenyang. Tapi kalau makan banyak, wajib kenyang pada adat. Makan banyak tak kenyang-kenyang, mustahil pada adat. Jadi bagi hak harus pada adat, bagi hak wajib pada adat, dan bagi yang wajib mustahil harus pada adat ni, ketiga-tiga tu masuk di bawah satu saja, itu harus pada akal. Tu kita kena faham betul lah, kena faham benar, supaya orang panggil kita tak kesamaran. Kerana bagai-bagai ni bimbang, ada bimbang takut menafikan mukjizat di Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, sebab kita tak faham ke adat dengan akal. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama. Kita kecek ni bagi pada akal, wajib pada akal, harus pada akal. Cuma dia nak kata ada kaitan juga. Walaupun barang ni harus pada akal, nak maksud kata terima tak terima Tuhan buat alam ni, terima ke tak terima Tuhan nak orang panggil beri nikmat ke kita ni, harus pada akal. Tapi barang tu wajib pada syarak untuk kita tahu. Barang kecek bak haru, tapi wajib nisbah hukum syarak.
Maksudnya kita kena tahu, kita kena faham, kena mengaji, dia kena i'tiqad. Gitu. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama ni, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat ke apa-apa mungkin. Ni menunjuk di atas keumuman. Tuhan nak buat apa-apa saja asal kata perkara tu benda mungkin, harus. Nabi Ibrahim AS dimasuk dalam api Namrud, tak terbakar, harus. Terbakar pun harus. Tak lazim bila masuk dalam api kat tentu dah terbakar, tak. Ni hak kata tentu terbakar, hak tu hukum adab. Hukum adab, hukum yang berjalan di atas adab kebiasaan. Sekurang-kurang nak berlaku dikatakan adab 2 kali. 2 kali berlaku, maka bolehlah kita kata adab di api membakar. Berbeza adab di hukum hid nifas tu dengan semata-mata sekali berlaku, pada hak dapat tu dipanggil ada dah adab. Tu kita semua kena faham jelas molek benda-benda gitu. Supaya kita tak terkeliru dalam agama. Agama tak ada duk menyusahkan kita. Tak ada duk menyusahkan kita. Kebaikan orang panggil hak agama nak suruh kita faham, agama nak suruh kita lakukan, hak tu semua manfaat kembali pada kita. Sebab itulah bila kadang-kadang bila kita ni tak mengaji lah, contoh kita kata hikmah di syariat ke solat. Supaya sekarang ni orang tahu dah hikmah di syariat ke solat ni dak dia cah bateri tubuh badan kita, tenaga, energi kita. Lepas tu bila pelarian darah kita pun jadi molek, bila tepat kita sujud saat ni, hak tu lah keadaan ibadah, hak molek dan sebagainya. Hak tu dengan kajian-kajian baik. Kalau kata tak ada lah, kita tak tahu apa faedah lah tu kita suruh semaya. Kalau supaya puasa kita tahu dah apa kata kena puasa apa. Kalau kita puasa saat ninggak ni ada waktu nak rehat di perut kita, bagi dalam kita ni daripada duduk proses semua. Ada jaga bila kita puasa juga ada waktu dia boleh nak rehat attack. Baik. Walaupun katakanlah kita tak tahu apa faedahnya pada ni lah, hak kita duk kajian ni, walaupun kita tak tahu, di sana dia ada dipanggil amrun ta'abbudi. Semata-mata perintah Allah Ta'ala, semata-mata benda tu saat ni Tuhan suruh, maka kita buat. Tapi bagi tak ada hikmah belaka. Tuhan tak suruh kita dengan benda tak molek. Tentu dah Tuhan suruh saat ni benda molek. Kalau kata hak siapa wajib, tu tak ada lah. Baik. Wajib pada syarak. Sebab tu kita kena beritahu masyarakat benda-benda gini. Jangan masyarakat nampak kata agama ni hidup menyusah ke kita. Dok. Kita hak wazak ni ke diri kita. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat ke apa-apa mungkin. Harus menunjuk atas umum, mana-mana boleh berlaku. Dan harus meninggal akal dia akan memperbuat apa-apa mungkin. Domain tu. Mengaji kitab ni nak kena jaga domain lah. Dan harus yakni diterima pada akal, meninggalkan yakni Allah Ta'ala lah. Bagi Allah Ta'ala meninggalkan akal dia, akal apa? Memperbuat ke apa-apa mungkin. Gitu. Jadi jangan kita duk pandai pada firqah hak puak Mu'tazilah tu lah. Hak mana pegangan mereka hak kata wajib solat dan aslah tu. Mana kalau hak benda baik dan benda terlebih baik, maka wajib atas Tuhan memberikan kita hak terlebih baik. Ya pernah ke Sayyidina Abu apa nama ni, Imam Asy'ari ni, Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia berdebat dengan bapak tiri dia. Bapak tiri dia ni pada waktu tu orang panggil ketua bagi Mu'tazilah, tok guru besar jugalah Imam Mu'tazilahnya. Jadi waktu tu Imam Asy'ari ni Allah Ta'ala selamat dah akidah dia daripada akidah hak tak betul saat ni kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni.
Jadi di antara akidah Mu'tazilah hak rasak saat ni tu iaitu kewajipan atas Tuhan nak buat ke hamba ni hak terlebih baik. Antara baik dengan terlebih baik, wajib Tuhan wi hak terlebih baik. Ni. Jadinya Imam Abu Hasan saat ni tu tanya di pok tiri dia saat ni. Tanya, bagaimana dengan 3 kelakuan orang ni? Mana? Yang pertama, seorang hak Allah Ta'ala mati ke dia besar dalam taat. Yang kedua, seorang laginya hak mati kecil dalam iman. Yang ketiganya, seorang hak mati besar dalam keadaan maksiat. Ni. Jadi bila Abah Hasan tanya pada ayah bapa tiri dia ni hak Mu'tazilah ni, bila tanya lagu mana tu nak jawab dengan seseorang hak mati dalam keadaan taat waktu besar dah. Maka Abah Hasan bapa tiri dia hak Mu'tazilah kata itulah hak terbaik bagi dia. Tak apalah. Baik, kalau gitu lagu mana Allah Ta'ala nak jawab kalau kata membuat hak terbaik bagi hamba ni wajib atas Allah, bukan benar harus atas bagi Allah Ta'ala wajib. Kalau gitu lagu mana Allah Ta'ala nak jawab dengan seorang hamba hak mati kecil dalam keadaan beriman cuma tak ada nak ibadat. Mati kecil tak ada nak ibadat. Maka hak Tok Guru Mu'tazilah ni pun jawab kata, maka Allah Ta'ala jawab hak itulah yang terbaik bagi dia. Kalau dia mati besar, mungkin Allah Ta'ala tahu kata dia akan durhaka pada Allah Ta'ala. Baik, tak apalah. Hak ketiga ni Tuhan nak jawab lagu mana dengan seorang hamba yang mana mati dia tu waktu besar dah dalam keadaan durhaka, maksiat, kupu nah pula. Tuhan nak jawab ke mana? Kalau kata wajib atas Tuhan nak buat ke hamba ni hak terbaik, Tuhan nak jawab lagu mana ke dia? Waktu ni tersenyaklah. Bapak tiri dia saat ni tu menunjukkan katanya tak ada hujah, tak dapat nak berhujah di atas kata wajibnya solah dan aslah tadi itu. Tak ada. Semua barang ni Allah Ta'ala punya. Ikut Allah Ta'ala lah nak buat lagu mana kelakuannya pun. Gitu. Dan harus meninggalkan akal dia tidak wajib perbuat mungkin. Dia tidak mustahil meninggal akal dia akan mungkin. Kalau Tuhan nak buat pun tak ada wajib. Kalau Tuhan nak tinggal pun tak ada mustahil. Tidak kata peliknya. Tak ada pelik. Apa orang hok mana dulu dia saat ni tu duk iman duk taat ke Tuhan, tiba-tiba dia kaki maksiat. Tak pelik di atas Allah Ta'ala. Sebab itulah agama kita saat ni Nabi SAW dah ajar, agama dah ajar kata berdoa di antaranya ketika mana sebelum daripada kita tu memberi salam, selepas daripada kita tasyahud tahiyat saat ni tu kita doa apa di antara doanya? Ya muqallibal qulub, Tuhan hok membalik-balik ke hati hamba ni, sabbi qalbi ala dinik, tetaplah hati kami ni di atas ketaatan di atasmu. Sebab kita bimbang tak tahu keadaan kita, kelakuan kita akhir-akhir ni lagu mana. Nak tambah-tambah dengan PKP ni nak kena tambah pula siapa kau 18 bulan dia mau kata sebelum ni mungkin boleh dah buat tak apalah. Ni tiba-tiba jadi curi pula apa. Makanan terputus, tak ada kerja gini-gini. Tengok dulu kaki sejik jadi perubahan tu berlaku. Ada setengah orang berlaku, bila berlaku begini dia jadi koh baik, koh taat ke Tuhan, koh minta dengan Tuhan. Kalau dulu berasa diri dia berlaku, tiba pun tak ada kerja, PKP dan sebagainya, dia pun mari rasa aku ni jadi maksudnya benda-benda saat ni tu boleh saja di Allah Ta'ala nak berlaku. Masya Allah, betul lah kita tengok di PKP ni, di antara hikmahnya kita tengok Tuhan nak mengubah ada setengah orang kaya, Tuhan nak beri dia miskin. Ada berlaku. Ada orang miskin, Tuhan nak beri kaya. Musim PKP, musim orang kena duduk rumah ni pun ada juga orang boleh kaya masa-masa ni. Tak pelik di Allah Ta'ala-nya. Jadi masalah kerja tak kerja kita ni bukan sebab faktor PKP sangat pun. Hak tu hak kita nampak zahir saja. Hakikat sebenarnya apa? Allah Ta'ala nak tarik dah rezeki di kita. Dah masa dah ada, tak ada nak syukur ke Allah Ta'ala. Mana alamat syukurnya? Kita mentasarufkan nikmat Tuhan saat ni tu guna kepada apa hak Tuhan redha. Duit, rezeki, guna pada Tuhan redha. Tenaga, guna pada Tuhan redha. Masa, guna pada Tuhan redha. Tuh badan, guna pada Tuhan redha. Tu baru dipanggil ke syukur pada nikmat.
Ni. Baik, dan dalil atas menunjukkan yakni yang menunjuk kata wajib perbuat mungkin dan tidak dan dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin, harus dapat terima di akal, dan meninggalkan dia mungkin, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan dia akan mungkin itu. Mana? Ialah kita fikir. Ni orang panggil dalil akli lah. Tu hewi kau kita akal tak kira tak nak mikir. Tak duk mikir lupa je cara kau nak makan minum ya. Ni. Cara nak mewah hidup, kehidupan seharian patut gak kena tinggal juga. Allah. Bodohnya kita ni deh. Bodoh. Apa? Kita duk fikir benda hak kita nak tinggal. Allah. Kita tinggal daripada fikir benda hak kita kekal. Allah, bodohnya. Saya pun samalah bodohlah. Ni. Cuba kita duk fikir-fikir, aku ni dunia dengan akhirat ni banyak mana aku duk mikir. Banyak dunia lah saya lah. Tak, banyak dunia lah duk mikirnya. Pada habar tu kita nak tinggal. Duk mikir tengok. Ni. Setengah orang dia buat rumah besar, dia buat rumah. Lepas tu rumah nak siap dah, mati dah. Tak ada nak duduk rumah. Lepas tu rumah mana duduk? Rumah kecil pula lah. Apa? Masa dunia tak belanja pada agama Tuhan. Tak hidup usaha bina besar atas muka dunia hak yang ingat ni. Ni. Apa tak ada nak rasa ataupun rasa des tahun 2 tinggal. Bapa tinggal dah mati kena tinggal. Masuk hak akhirat kecil dah lah. Dia gitu dah sipir. Jarang nak jumpa hak dunia boleh besar, akhirat boleh sadar. Tak. Sebab itulah Tuhan tak jadikan dunia ni tempat balasan bagi orang-orang beriman dak, bukan tempat dia. Kalau tempat balasan bagi orang beriman dunia ni, pok Nabi, pok Rasul alaihi wassalatu wassalam lah dulu hak Tuhan bui sebab mereka hak paling Tuhan kasih. Supaya Nabi kita Muhammad SAW patut dia lah hak paling mewah sekali hidup atas muka dunia. Kalau katalah tempat balas, dunia bukan tempat balas. Tak ada ukuran susah senang atas muka dunia ni. Ni kita nak pujuk hati kita, nak pujuk. Ni tak payah duk paling sangatlah. Ya sifat kita dah nak paling tengok. Comel besarnya rumah, besar comelnya kereta, comelnya retina. Ni. Sifat kita dah. Ni. Zuyyin nas hubbus syahawati minan nisa wal banin tu. Ni tu hewat kita gitu. Cuma kita dah kena usaha. Nak usaha tu di antara gilah majlis-majlis ilmu para guru kita, hafizahumullah. Ni. Ada mengajar tu. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, kalau katalah tak harus. Ni. Dengan erti apa? Erti katanya wajib ataupun mustahil. Dua ni. Ni. Kalau katalah membuatkan makhluk mungkin, enggak makhluk lah, kita kecil mudah makhluk ni. Kalau kata tak harus di Tuhan buat makhluk ni, maka dua perkara. Wa emo wajib Tuhan buat, apa muqtadah ni? Tak, bab solat aslah wajib buat, ataupun wa emonyo sama ada mustahil Tuhan buat ke makhluk. Bolehkah kalau kata Tuhan wajib buat makhluk ataupun mustahil Tuhan buat makhluk? Kita tengok. Nescaya tentulah wajib perbuat, Allah Ta'ala tentulah wajib buat, ataupun ni hak kita sebut ni, ataupun mustahil perbuat, yakni akan makhluk, akan mungkinat ni. Baik, boleh ke tak kalau kata benda-benda makhluk, benda-benda mungkin ni wajib Tuhan buat ataupun mustahil Tuhan buat? Sebab dah bila kita kata tak harus, tiga tu ya hukum akal ni. Dia tak ada dah sampai 5, hak 5 tu hukum syarak. Dak hukum taklifi, hak tu pun masuk dah hak sifat haru. Hukum haru asalnya kalau nak kira hukum taklifi betul 4 lah. Wajib, sunat, haram, makruh. Haru bukan hukum taklifi, asalnya masuk sekali ya, nak kira mudah. Sebab taklif ni dia berat, dia tekan buat, tekan tinggal. Harus tak ada tekan.
Nah ni. Jadi kalau hukum syarak tu paling terik kita pergi ke 5 kita kata. Kena kira lagi tak jadi 25 sebab campur hukum taklifi kali dengan hukum wadai 5 tu. Dak sebab syarat manik sah batal. Dak. Jadi tiap-tiap hukum taklifi tu kali dengan 5 jadi 25. Tu kalau kita nak darat ke. Tapi hukum akad 3 ni ya tak lain dah. Wa imma harus, wa imma wajib, wa imma mustahil. Kalau kita kata Tuhan buat makhluk ni, apa akan nak kata? Harus. Asalnya harus. Tapi orang kata ada, tidak harus. Kalau tidak harus, sama ada wajib ataupun mustahil. Lepas tu boleh ke tak Tuhan buat alam ni, buat benda mungkin ni, wajib? Nanti kita pergi. Dan jika wajib perbuat mungkin, ni takdir dalam ni. Tak fardu takdir lah kalau kita kata Tuhan ni wajib kena buat mungkin ni. Baik. Maka tentulah mungkin ini jadi qading. Jadi sedia kala dah kata wajib buat. Bila wajib buat agak wajib kena ada sedia kala, jadi supaya pegangan hak mana taklil tu. Tiket tu bergerak cicing dengan sebab bergerak jari. Tak perlu Tuhan buat dah. Tu siapa tangga tu. Hak ni kalau kata wajib makhluk ni mungkin ni Tuhan kena buat, kalau kita gak coding lah benda ni. Ni so alasan dia. Kalau alasan kita wiguana. Kalau takdir kata wajib Tuhan buat makhluk, kita fikir mudah-mudah ya. Kalau takdir kata Tuhan wajib, supaya Mu'tazilah kata wajib utuskan Rasul. Wajib buat makhluk, wajib buat benda-benda mungkin ni. Apa jadi? Bila jadi wajib Tuhan buat, ada tekanan lah atas Allah. Bila ada tekanan atas Allah, menunjukkan kata Tuhan tak kuasa. Gitu dah. Bila Tuhan tak kuasa, maka Tuhan tak boleh jadi Tuhan. Allah Ta'ala tak jadi Tuhan sebab dia tu ditekan, dia tak ada kuasa. Bila Allah Ta'ala nak jadi Tuhan, mana boleh ada makhluk? Bila tak boleh ada makhluk, tiba-tiba makhluk telah ada dengan musyahadah pandangan mata kita. Maka tentulah tertolak kata makhluk tak boleh ada. Bila tertolak kata makhluk tak boleh ada, maka ceraklah biasa. Tuhan ni tak wajib buat makhluk. Tuhan ni tak wajib utus Rasul. Tuhan ni tak ada wajib apa di Allah Ta'ala. Hatta nak memasukkan orang beriman dalam syurga pun tak wajib. Nak memasukkan orang kafir dan neraka tak wajib. Tilik pada hukum asal. Orang panggil hukum zati dia. Jangan tilik pada aridi. Kalau tilik pada aridi, maka wajiblah. Orang tanya apa hukum Tuhan memasukkan orang mukmin dalam syurga? Wajib. Sudah kerja kalau wajib tekan Tuhan jadi lemah Tuhan. Tak. Hak ni panggil wajib apa? Wajib aridi. Wajib hak baru datang. Lagu mana maksud kata wajib baru datang? Disebabkan Tuhan berjanji. Tu dah. Tuhan berjanji kata hak mana beriman, hak taat aku balas dengan balasan yang sebaiknya. Tak. Bahkan Tuhan ada datangkan ayat kata aku beli daripada orang beriman ni harta benda dia, anak isteri dia saat ni tu, dengan aku tukar, aku bayar dengan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minin hingga akhir ayat lah. Jadi di situ Tuhan berjanji. Bila Tuhan berjanji, Tuhan tak masuk orang beriman dalam syurga, mungkin janji. Bila mungkin janji tu lemah di Allah. Maka kerana itulah jadi wajib aridi sebab tilik pada janji Allah Ta'ala. Adapun tilik semata-mata diri Tuhan masuk orang mukmin dalam syurga, tu harus. Orang panggil harus zati wajib aridi. Tu kita dah ulang dah juga. Mungkin ini jadi coding. Tuan musannif kita buat alasan gitu. Kalau kata wajib Tuhan buat mungkin jadi coding dah bagi wajib. Dia panggil apa? Dia bertukar hakikat. Apa kita ambil kod tu saat ni? Tuan musannif kita rahimahullah ta'ala ni, dia ambil pada bertukar hakikat. Bila barang tu wajib Tuhan buat, jadi bertukar hakikat. Sebenarnya benda ni mungkin, apa mungkin? Benda terima ada tak ada. Bila Tuhan wajib buat, maka benda tu tak terima ada tak ada lah, terima hanya ada saja dah. Maka bertukar hakikat mungkin. Hak makhluk ni asalnya harus ada, harus tak ada, bertukar jadi wajib. Dah kena Tuhan wajib buat.
Dia tukar hakikat. Bila tukar hakikat, maka makhluk ni tentulah dia jadi koding sedia kala. Sedap duk bahas tu. Kerana tiap-tiap apa alasan kata jadi koding ni, makhluk ni pula tukar jadi koding. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu koding. Ya sipi dia gitu dah. Benda hak wajib pada akal tentu koding. Mana hak kita kata wajib pada akal? Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, hatu panggil wajib pada akal. Lepas tu hak soal laginya, tak ada kita. Tak ada kita sedia kala ni wajib. Sebab tu dia kata adamuna azaliyun wajibun, turut kata benda wajib juga. Benda sedia juga tak ada kita ni. Kita ni baru ada. Tak ada kita tu hak sedianya. Dulu tak ada. Masuk pada perkara hak wajib. Dan iaitu koding di alam ni boleh ke? Mustahil, tak boleh. Tak. Kerana apa? Wak mari ilah, wak mari alasan. Apa kata alam ni tak boleh jadi koding? Kerana mungkin ini baru ada, okey. Kita pun baru lahir, alam ni pun baru ada. Tak. Ni kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata kepala kita. Tak baru ada. Dia mungkin ni sendiri. Tak dobik bagi mungkin ni pun sendiri ada 3-4 jenis mungkin. Mungkin wujud ba'dan Adam. Kalau kita boleh tanda molek sini, comel. Mungkin ni dia ada 3-4 jenis mungkin. Pertama, mungkin wujud ba'dan Adam. Maksudnya mana? Mungkin ada kemudian daripada tak ada. Maksudnya dulu dia tak ada, baru ada. Mana? Supaya anak kita ni lah. Supaya kita dulu tak ada, lepas tu ada. Baik. Ada satu jenis mungkin lagi, orang panggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tu. Mungkin hak Tuhan tahu kata benda tu lam yujad. Tak akan ada. Seperti mana? Seperti anak bagi orang mandu. Kalau Tuhan yakin, Tuhan tahu dah dengan kata alimallahu annahu lam yujad, maka tak ada anak bagi orang mandu. Mandu tu kita ayat dah. Mandu apa maksud mandu? Tak ada anak. Tak ada anak. Baik. Yang ketiganya mungkin alimallahu annahu sayujadu. Tak mungkin hak Tuhan tahu kata benda ni akan ada, seperti contoh kita dah ada anak seorang anak kedua kita tu tak ada lagi, tapi Tuhan tahu dah benda tu akan ada. Tuhan tahulah sama ada akan ada ke akan tak ada ke. 3. Lepas tu ada satu lagi mungkin Adam ba'dal wujud. Dia panggil apa? Mungkin tak ada selepas pada ada. Mana? Seperti orang mati tu. Orang mati panggil mungkin Adam ba'dal wujud. Gitu deh. Mungkin wujud ba'dal Adam, mungkin sayujadu, mungkin alimallahu annahu lam yujad, mungkin Adam ba'dal wujud. Tapi sebab saat ni lah kita ni nak akan ada anak kau tak akan ada anak, kita tak tahu, hanya Allah Ta'ala saya tahu. Gitu. Jadi kira kata mudah gak, anak kita ni mungkin, kita pun panggil mungkin. Benda yang mungkinat. Dan iaitu koding alam ni mustahil. Kerana apa? Kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata kita, bukan sedia lagi dah ada, baru ada ya. Dan jika mustahil perbuatnya, sesat je dah. Jadi cerak tadi kita tu. Yang pertama saat ni, kalau kata makhluk ni wajib Tuhan buat, maka makhluk ni akan jadi koding. Dia bertukar hakikat. Ni. Yang kedua, baik kalau kita kata mustahil Tuhan buat alai. Tidak wajib, tidak harus, mustahil. Dan jika mustahil perbuatnya makhluk mungkinat ni. Kalau mustahil maksudnya akal tak dapat terima sama sekali Tuhan buat makhluk ni.
maka tentu mungkin ini tidak ada sedia lagi, tak ada langsung. Anda ni tak ada. Sebab anda ni bagi mungkin, kita ni pun bagi mungkin. Kerana apa? Kerana tiap-tiap yang mustahil sipir dia dah ni. Barang yang tentu tiada, tu masuk kata mustahil. Tak. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, bagi akal tak dapat tasawur, tak dapat terima di akal, kata bagi tu ada, yakni mesti tak ada, seperti sekutu bagi Allah, syarikul bari tu. Itu mustahil. Tiap-tiap yang mustahil barangnya tentu tiada. Dan iaitu dan iaitu mustahil ala ni. Mustahil. Dan iaitu mustahil tu. Dan iaitu mustahil tu mustahil. Ala ni mustahil. Ataupun kadang-kadang mungkin ni mustahil nak ada, mustahil. Tak apa mustahil. Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Penyaksian kita, mata kepala kita sendiri tak tengok kata alain tak ada. Lepas tu tiba-tiba mari duduk napi. Lagu mana gitu? Tak boleh. Ni, mata kepala kita tengok dah kata alain tak ada apa semua. Tiba kita nak napi. Lagu mana gitu? Nak menafi bagi hak ada. Tak boleh. Tak. Orang kata kita bodoh lah pula. Mu ni bagi depan mu ada tu. Mu kata tak ada. Bodoh kita. Tak. Kita duk ayat kata Allah ni bagi sementara, ni akhirat kekal. Tu pun panggil kita bodoh dah. Bodoh dah apa? Duk kejar bagi hak tak nyata, hak tak nampak depan mata. Tak. Tu orang-orang dunia dah hak kata bodohnya. Orang hak tu hewi kesedaran tak kata bodoh. Dia insafi. Jodoh bagi ni sementara, hak nu hak kekal. Gitu. Hak tu orang hak tu hendak buri kau dia. Ni. Mudah-mudahan kita termasuk daripadanya. Amin. Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah. Setengah-setengah mungkin ni ada dah. Mungkin ni banyak. Bagi hak selain pada Allah bagi mungkin nak berlaku. Panggil alam. Tak. Jadi banyak. Ada hak ada dah, ada hak belum ada. Ada hak mati dah. Pasal ni. Mungkin alimallahu annahu lam yujad, mungkin sayujad, mungkin wujud ba'da ada, mungkin ada ba'da wujud. Ini 3-4 perkara ni sikit ya kiranya, kan nak kira betul kan? Sebutin banyaklah. Hak kita ni mungkin ada wujud ba'da adam. Ada lepas pada tak ada. Dulu kita ada lah ni. Berapa juta orang, berapa trilion orang. Nak kira dengan semut, nak kira dengan burung, nak kira dengan ikan pula kan? Kalau begitu, jadi cerak dah tu. Ni. Bukan bagi hak wajib, bukan bagi hak mustahil, bagi harus. Kalau begitu tetaplah di hati kita orang beriman ni bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan akan dia akan mungkin. Tak ada wajib, tak ada mustahil. Setengah kita kata kalau wajib Allah Ta'ala buat makhluk ataupun mustahil Allah Ta'ala buat makhluk, maka mustahil. Ya kira gitu ni. Orang panggil bertukar hakikat. Asal makhluk mungkinat ni harus kadang harus gak jadi wajib dia mustahil. Itu yang bertukar hakikat. Kita ni hamba tiba-tiba nak buat seperti Tuhan. Itu panggil bertukar hakikat. Nak patut hamba buat sifat hamba ni duk rasa agah sangat. Dak rasa kita belaka ke aku tu dari kitab tasawuf ni. Tak ada lah sifat ke aku ni lah hok bahaya sekalinya. Nampak dah makin dah leh dia panggil. Supaya setel apa semua tu jadi rosak dia tu sifat ke aku mai duk rasa diri dia terlebih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Habis itu kata musannif, sikit lagi kita nak perhabis huraian yang pertama ni. Dah insya-Allah esok kita sambung dengan sifat Rasul. Ada sikit lagi. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Taala bagi hak kait sifat Tuhan tu. Hak ni lah hak wajib tahunya. Dak hak mustahil dia kira lawan bagi hak wajib sat ni dah.
Kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula. Rasul ni bukan kata beriman seorang ya, bukan beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dak. Bahkan kena beriman pada semua rasul. Tak. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tak buat beza di antara rasul. Apa maksud tak buat beza? Dengan makna ni bukan kata beriman pada Muhammad SAW saja, mungkin beriman semua nabi. Sebab apa? Sebab nabi-nabi terdahulu tu dibawa datang beritahu khabarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tak percaya kau tu, tak percaya kau satu saja perkhabaran Nabi SAW, maka tak ada iman. Tak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lah. Itu kena buat mai ayat la nufarriqu baina ahdi mursul. Jadi kita percaya ke Nabi Isa. Percaya ke Nabi Musa, percaya belaka. Tapi kita percaya ke Nabi Isa tu sebagai bukan sebagai anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukannya apa nama ni? Salah kedok, tapi kita percaya sebagai utusan Allah Taala. Ni sama dengan nabi-nabi hak lain juga. Kalau nak buat jadi anak Tuhan sebab tak ada pok gak, Nabi Adam lah, hak lebih lagi. Mungkin Nabi Adam alaihissalam bukan kata tak ada bapak saja, ibu dan bapak tak ada kedua. Nak hak tu boleh catah awal dah pengikut-pengikut Nasara kalau mari dok berdalil dengan begitu gak. Ni. Pok Yahudi mai dak kata Uzair anak Tuhan. Macam-macam lah. Inilah orang hak Tuhan sesatkan. Kita ni alhamdulillah, kita Tuhan beri lagi dalam iman. Lepas tu apa ni, hak kita ni, hak Allah Ta'ala beri di kita ni iman ni, gapo dia hak kita perlu buat? Usaha biar kekal iman tu lah. Gana usaha kekal iman, belajar ke iman tu gapo. Ni tanya iman pun tak tahu. Dia kata iman adalah mutiara. Mutiara tu tasbih bagi hebatnya iman, bernilainya iman. Di iman tu berapa tak ada definisi dia. Dia kata tak tahu ambo. Ada. Nak jaga lagu mana kalau dia iman tak tahu, patut jaga iman lagu mana? Kita nak jaga ibu bapa kita. Ibu bapa pun kita tak kenal siapa ibu bapa kita. Nak jaga lagu mana? Apa jumpa tengah jalan tak pasal-pasal umpama. We kenal dulu barang hak nak jaga. Kalau betul kita nak jagalah. Kita lah ni banyak dakwah. Kita nak jaga agama, kita nak jaga iman, nak jaga Islam. Orang tanya iman ke apa? Agama ke apa? Dia kata agama Islam. Dia faham begitu je. Dia tak faham agama tu gapo, makna agama tu. Islam tu gapo, iman tu gapo, dia tak reti. Supaya nak Tuhan suruh kita jaga kesembahyang. Nak hafizu ala salati wasati wusta apa semua tu. Tuhan suruh kita aqimus solah dan sebagainya. Tuhan suruh jaga kesembahyang. Kalau sembahyang pun kita tak reti. Makna sembahyang tu gapo? Sembahyang apa kita buat? Boleh ayat gitu ya. Ia tak faham. Sebab tu setengah sembahyang tu akad takbir pun tak bunyi. Usah kata muafiq masbuk. Tukaran siapa muafiq siapa masbuk. Tu minggu depan insya-Allah kita buat daurah ni muafiq masbuk. Jadi nak ayat katanya kita kenal semaya tu gapo? Aqwalun wa af'alun. Tu. Nanti insya-Allah jugalah tu soal jawab bab semaya pun kita tengah duk usaha lah ni. Duk buat soal jawab bab solat kita nak masuk ke barang-barang hak penting-penting dan barang-barang hak jarang orang duk tahu. Ambil rujuk kitab-kitab lah. Bukan hak pandai kita sendiri dak. Tu minggu depan tu insya-Allah, bulan depan tu insya-Allah nak buat soal jawab untuk Ramadan nak akan datang. Lepas tu duk buat soal jawab untuk solat lah ni. Tengah duk susun. Minta sahabat semua doa. Ni. Baik, kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula. Jadi nak yang kata kena tahu bagi nak jaga ni. Nak kata jaga agama, kita nak jaga agama. Insya-Allah. Jaga agama, tanya agama berapa weh? Islam. Sudah kerja hak ni hak kata nak jaga agama. Tu ni.
Sebab tu mula-mula orang ni benar kata nak jaga agama, you kenal dulu agama tu gapo. Gaduh orang kita lain gaduh. Dia tak si nak mari supaya cara ulama tak si. Dia nak pergi duk datah lalu dah. Tak si nak jalan pak ulama mengaji dulu, mengaji ni nak makan-makan masa dan sebagainya. Dia nak kelewat benda lain dah. Tak ada. Jadi hak natijah hak dia nak dapat sana tu tak seperti mana hak ulama-ulama dulu dapat. Jadi palsu. Palsu. Hak nak buat agama jadi palsu. Sebab apa? Sebab tak reti kat agama. Ulama dulu pegang agama, bawa agama, jaga agama dalam keadaan dia reti. Kita lah ni dakwa belaka, raya jaga agama. Awak pakat jaga agama belaka. Tanya agama gapo? Ya kata saya tahajud. Tak tinggal 30 tahun dah. Kenapa kau tahajud awaknya? Orang tanya agama tu dah nak jaga agama, biar reti agama. Tahajud 30 tahun. Tanya semaya tu gapo tak jawab juga gak benarlah. Tak jadi gapo ibadat kitanya. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia akan benda berkaitan dengan rasul-rasul ni. Hak wajib, hak mustahil arus jugalah. Dengan jalan tafsir ijma' supaya ni beriman ke nabi. Tak begitulah. Supaya kita beriman ke Tuhan sifat kesempurnaan. Kalau nabi sifat kesempurnaan hak bagi seorang rasul. Ijma' hak tafsirnya kena tahu satu-satu terperinci. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka aku berkata bermula sifat rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu 4 sifat yang aku akan huraikan dia sifat tadi tu. Yakni insya-Allah. Sambung pada esok pula. Ila angkon huraya yang pertama daripada sifat-sifat rasul siddiq. Siddiq artinya benar. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.